وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita berada di dalam majlis ilmu sekali lagi. Marilah sama-sama kita banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita, di atas segala usaha dan jihadnya menyebarkan Islam. Semoga kita tergolong juga di dalam kalangan-kalangan orang-orang yang mewarisi Nabi dari segi gerak kerja dan akhlaknya dan pengamalannya, insya-Allah. Semoga Allah merahmati dan memberkati kehidupan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, kita sebenarnya saya nampak betul macam zikir ketika bermimpi baik atau buruk tu, tapi saya rasa macam ada hadis yang kita tertinggal juga kot minggu lepas sebab lama dekat tajuk berkaitan dengan berkaitan dengan tulisan, itulah. Terima kasih Puan Isom. Saya rasa macam dekat ada 300 tu kita belum baca lagi. Cuma saya nak sentuh sedikit lagi, walaupun minggu lepas sesi lepas kita dah cakap banyak tentang perkara itu, tapi saya sentiasa membaca lagi tentang perkara itu. Saya risau takut saya agak bias ataupun tidak amanah dalam menyampaikan beberapa pendapat ulama tentang perkara menulis sesuatu jampi ataupun ayat Quran di kertas dan menyimpan atau menggantung di mana-mana bahagian anggota badan. Sebenarnya dari satu segi saya melihat beberapa tulisan ulama memang dari segi menulis jampi yang bukan daripada ayat Quran dan menggantungkan atau meletak dan menyimpan seolah-olah macam tangkal, maka itu adalah dilarang. Tidak ada ulama kata boleh. Cuma beberapa ulama berselisih pendapat tentang jika yang ditulis itu adalah ayat Quran. Okey, jika yang ditulis itu ayat Quran. Yang ditulis itu ayat Quran itu ada dua keadaan pula. Sama ada ayat Quran tu kadang-kadang apa yang saya pernah jumpa, ayat Quran itu ditulis secara terputus-putus dan terasing-asing sehingga maknanya tidak sempurna. Maka bila keadaan itu berlaku, ianya tidak dibolehkan sebab ia mengganggu ataupun mencemarkan kalamullah yang maha sempurna, yang maha baik itu bila dituliskan secara terputus-putus. Wallahu alam. Cumanya kalau tulisan ayat Quran itu ditulis secara baik, secara penuh, dan digantung di bahagian mana-mana anggota badan atau disimpan, maka di situ ada pendapat ulama yang kata boleh disebabkan keberkatan yang Allah berikan kepada ayat Quran kalamullah itu sendiri. Tetapi pendapat itu tidaklah banyak ulama yang berpendapat begitu. Cumanya ada, perkara itu ada dibincangkan. Cuma ulama-ulama terkemudian ini lebih memilih untuk memegang dan berpendapat bahawa ianya ditegah dan dilarang dan perlu dijauhkan di atas dasar konsep usul fiqh, konsep sadduz zari'ah, konsep menutup jalan supaya tidak tergelincir kepada kesyirikan dan khurafat. Maka keharaman itu digunakan ataupun keharaman itu ataupun larangan itu adalah bergantung dan berpegang dan berlandaskan kepada satu kaedah ataupun sumber perundangan dalam Islam, terutama dalam mazhab Maliki. Dia pegang benda tu yang kita namakan sadduz zari'ah ataupun sadduz zara'i', menutup pintu-pintu yang mungkin membuatkan boleh cenderung ataupun tergelincir ke arah kesyirikan dan khurafat. Wallahu alam, setakat itu saja supaya saya menjadi orang yang amanah. Tolong doakan supaya saya jadi orang yang amanah untuk menyampaikan ilmu-ilmu semampu mungkin supaya ia tidak berlaku berat sebelah dan sebagainya, dan kita mengelakkan daripada berlaku ta'assub dan sebagainya. Moga Allah bagi kita jalan dan petunjuk yang sesuai, yang baik. Sebab zaman sekarang ini lebih, ulama kata zaman sekarang ni lebih
bagus untuk kita jauhkan, sebab orang dulu-dulu, zaman dulu-dulu mungkin masih rapat dengan Quran dan sebagainya, faham itu dan ini. Contohnya macam mungkin ayat 1000 dinar, mungkin dulu orang membaca ayat 1000 dinar itu dengan faham dan sebagainya, mengamal, berusaha menjadi bertakwa dan sebagainya. Tidak seperti sekarang mungkin hanya meletakkan dan menggantungkan ayat 1000 dinar di mana-mana dengan kepercayaan dapat menggamit rezeki dan sebagainya. Terputus-putus bagaimana? Huruf dicerai-ceraikan satu, ada yang kaf ha duduk kat sebelah, ya ain sad dekat sebelah yang lain. Lepas tu dipisahkan dengan garisan-garisan. Jadi bila ada garisan-garisan itu bermakna ianya terputus-putus. Itu sebab dalam Quran pun dia tidak dipisahkan. Kalau tengok mushaf cara penulisan menghormati ayat Quran, dia tidak ditulis begitu. Hanya diletakkan nombor-nombor ayat dan beberapa tanda-tanda waqaf yang kecil sahaja. Yang kecil sahaja. Kecuali pada akhir-akhir ayat yang dah didatangkan daripada Allah SWT melalui utusan Jibril secara tauqifi, secara pasti dan putus. Nabi bertadarus Al-Quran dengan Jibril dan sebagainya. Tapi cara penulisan yang begitu tidak boleh, cara terputus-putus itu. Ataupun contohnya iyaka kat sini, contohnya lepas tu dekat sebelah yang lain baru na'budu, tapi dipisahkan dengan garisan-garisan. Itu melambangkan apa yang kita lihat, nampak macam melambangkan ianya terputus-putus. Wallahu alam. Jadi mungkin ulama kata buat masa sekarang ini, zaman sekarang, semoga kita kembali kepada Quran dan pengamalan dan pemahaman yang betul. Tapi buat masa sekarang dan keadaan sekarang, ulama lebih utama untuk mengambil pendapat kata lebih baik dijauhkan walaupun ianya adalah tulisan ayat Quran, sebab nak mengelakkan daripada menyerupai tangkal dan sebagainya. Walaupun di sana ada sedikit pandangan dan persisian pendapat tentang itu, tetapi kalau jampi dan apa-apa tulisan lain itu memang tidak dibolehkan dan diharamkan dan dilarang betul-betul. Tapi kalau tanya pendapat peribadi saya lebih rasa kuat, sebab pendapat yang kata boleh pun sebenarnya tidak ada pendapat yang kuat, tidak ada dalil. Pendapat yang kuat, pendapat yang kata larangan adalah mempunyai dalil-dalil, mengelakkan tamaim ataupun tangkal dan sebagainya dalam hadis-hadis yang mungkin kita dah pernah jumpa sebelum ini. Jadi secara khulasah ataupun kesimpulannya, kita perlu menjauhkan perkara ini, kita perlu mengelakkan, dan saya lebih berpegang dengan pendapat bahawa ianya adalah dilarang. Wallahu alam. Okey. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya, seperti mana yang disebut di dalam kitab Al-Adhkar ini, di dalam nombor hadis yang ke-300 yang pada muka surat 199. Idza utiya, okey. Sebenarnya hadis ini kalau tengok dekat sini, wa fi riwayat Ibnu Sunni, okey. Okey, wa fi riwayat Ibnu Sunni jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fashaka annahu yafza'u fi manamihi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فقالها فذهب عنه. Dalam riwayat Ibn Sunni telah datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu bahawa ia terkejut, merasa takut, merasa gelisah pada keadaan dia dalam keadaan tidur dia. Dan Nabi SAW dan Rasul SAW bersabda, bila kamu nak pergi ke tempat tidur, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syaitani ayyahdurun wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna daripada kemarahannya, daripada kemurkaannya, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita minta perlindungan daripada kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
wa min syarri ibadihi, dan segala kejahatan hamba-hambanya. Sebab hamba-hamba Allah ada yang nakal, ada yang ada banyak kekurangan. Jadi kejahatan-kejahatan itu kita minta diberi perlindungan. Sebab belah malam ini bukan hanya kejahatan syaitan, tetapi mencuri pun berlaku waktu malam, pecah rumah pun berlaku waktu malam. Banyak lagi risiko-risiko dan bahaya datang pada waktu malam daripada hasil kejahatan tangan-tangan manusia. Wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun, daripada segala godaan-godaan syaitan dan agar mereka tidak mendatangiku. Daripada segala godaan-godaan, daripada segala hasutan, gangguan-gangguan, usikan-usikan syaitan daripada mereka hadir dan mendekati aku. Faqalaha, dan orang itu pun sebut, orang yang datang mengadu tadi pun membacanya, fadhahaba anhu, dan rasa takut, rasa gelisah itu, rasa terkejut pada tengah-tengah waktu dia tidur tu hilang. Dengan izin Allah SWT hilang. Ini yang diriwayatkan di dalam riwayat Ibn Sunni. Dan macam kita tengok dekat sini, kalau tengok dekat saya punya kitab ni, dia punya klasifikasi hadis hasan bisyawahidihi. Maksudnya hadis ini hasan. Maknanya hadis apa sebenarnya? Hadis yang dia kata hasan ni adalah hadis yang 299 dan hadis yang 300. Yang dekat buku tuan-tuan dan puan-puan tu, yang hadis nombor 299 dan hadis yang ke-300 itu hukumnya adalah hasan. Hukumnya adalah hasan. Cuma macam saya dah sebut dah sesi yang lepas, bahawa ada saya melihat satu perbahasan tentang hadis ini, kategori hasan itu, klasifikasi dan martabat hasan itu tidak termasuk dengan lafaz yang saya ada highlight ni. Nampak yang saya highlight ni. Jadi ia tidak termasuk. Ia tidak termasuk. Sebab kalau tengok dia kata hadis itu hasan, hadis yang 299 tu dan 300 itu hasan, kecuali yang Abdullah bin Amr mengajar bacaan ini kepada putera-puteri yang telah berakal, sedangkan yang masih kecil dia tulis kemudian dikalungkan di leher mereka. Yang tu tidak, yang tu ada masalah. Yang macam saya sebut sesi lepas, yang itu ada masalah. Itu sebab Syekh Albani kalau tak silap dia kata martabatnya adalah hasan kecuali riwayat yang tentang Abdullah bin Amr. Yang kata-kata ataupun riwayat yang mengatakan Abdullah bin Amr mengajarkan anak-anak dia yang dah berakal itu bacaan ini, dan yang tak berakal dia akan tulis dan gantung. Dia akan tulis dan gantung pada leher. Yang tu yang tidak hasan. Itu mengikut pendapat yang saya tengok dalam satu tulisan tentang perbahasan tentang hadis ini. Maka kita sama-sama insya-Allah. Ada angkat tangan ke Akmal? Akmal nak tanya apa-apa ke? Terangkat. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita teruskan insya-Allah. Jadi semua diharapkan semua faham yang mana kedua-dua hadis ini 299 dan 300 adalah hasan, dan selepas saya telusuri lagi pendapat yang kata hasan itu hanyalah kepada hadis itu sendiri, bacaan doa itu sendiri, tetapi tidaklah merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Kerana di situ ada sedikit perbahasan dan ada kata-kata dan perbincangan di kalangan ahli hadis tentang kesahihan perkara ataupun tambahan di dalam hadis ini. Okey. Jadi boleh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Boleh baca kalau kita rasa terganggu masa kita tidur. Dia ada, kalau kita tengok dekat sini, tajuk dia kata zikir ketika gelisah dan tidak boleh tidur. Lepas tu dia kata zikir ketika berasa takut dan gelisah sewaktu tidur. Kan ada muka surat 197 tu, zikir ketika gelisah dan tidak boleh tidur. Yang tu masa kita memang tak boleh tidur. Kita tak boleh tidur. Bila kita tak boleh tidur, kita bacalah doa yang diajarkan itu. Dia ajar, tapi itulah. Kalau ikut dekat sini, zikir-zikir yang
yang dalam kategori muka surat 197 tu, yang nombor 3, zikir ketika gelisah tidak boleh tidur itu, kita tidak menjumpai yang sahih. Kita tidak menjumpai yang sahih. Saya scroll balik tengok. Yang ni dhaif jiddan. Boleh nak semua boleh nampak. Yang ni dhaif jiddan. Yang hadis 296. Allahumma gharatin nujum tu. Itu dhaif yang sangat-sangat. Tak boleh amal. Lepas tu hadis yang seterusnya adalah yang tentang Muhammad, daripada Muhammad bin Yahya bin Hibban, daripada Muhammad bin Yahya bin Hibban itu yang hadis pada muka surat 198 297 nombor hadisnya tu dekat cetakan Hidayah pun hadis itu mursal. Bila mursal maknanya di kalangan kategori-kategori hadis yang dhaif. Jadi klasifikasi dia pun yang untuk 297 adalah dhaif. Siapa yang tertinggal boleh tengok rakaman balik supaya saya tidak tertinggal dari segi menyebut benda ni. Lepas tu hadis yang 298 yang kata baca tentang apa, Allahumma rabbis samawat, Allahumma rabbis samawat wa ma adhallat wa rabbil aradin wa ma aqallat, itu pun dhaif yang sangat-sangat. Kalau tengok saya highlight ini, dhaif jiddan, dhaif yang sangat-sangat. Okey, selepas itu habis dah. Itulah doa-doa yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Azkar ini berkaitan dengan doa zikir ketika kita gelisah dan tidak boleh tidur. Yang tu semua dhaif dan dhaif yang kuat, dhaif yang lemah. Lemah dan lemah yang sangat-sangat. Cuma di dalam bab yang zikir ketika kita berasa takut, gelisah sewaktu tidur, contohnya macam kita dah tidur dah, tiba-tiba kita terkejut. Yafza' ni sebenarnya terkejut. Faza'. Terkejut, kejutan, tiba-tiba terbangun daripada kita tidur, maka dekat situ ada riwayat yang hasan yang kita dah baca dah sebelum ni. Dia sebenarnya satu je bacaan dia sebenarnya. A'udzu kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Satu je bacaan dia, cuma dia buat mari dua riwayat. Okey. Jadi kita selesai dah tentang bacaan ketika berasa takut dan gelisah sewaktu tidur, ataupun pada kalau kita melihat kepada konteks yang kita selalu tidur ni, dalam keadaan kita terganggu dan sebagainya ni, boleh juga insya-Allah, tapi tanpa mengkhususkan, boleh juga kita bacakan kalau kita tak boleh nak tidur. Dan ayat doa zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu boleh dibaca bila-bila masa secara umum, sebab dia ada dalil yang umum yang kita dah jumpa sebelum ini. Maka insya-Allah kita minta perlindungan daripada Allah SWT, dengan Allah SWT daripada segala gangguan dan kejahatan syaitan. Okey, lepas tu kita masuk kepada bab pada menyatakan kalau seseorang itu bermimpi, dia melihat di dalam mimpi dia apa yang baik, apa yang dia suka ataupun apa yang dia tak suka. Kalau terjemahan dekat kitab Hidayah ni dia kata zikir ketika bermimpi baik atau buruk. Tetapi kalau tengok dari segi bab yang diletakkan dekat sini, babu ma yaqulu idza ra'a fi manamihi ma yuhibbu aw yakrah. Apa bab pada menyatakan kalau seseorang itu bermimpi dengan mimpi yang dia suka dan ada mimpi yang dia tak suka. Kalau suka macam mana, kalau tak suka macam mana, apa yang diajarkan kepada kita di dalam sunnah-sunnah yang sahih. Kita tengok nanti insya-Allah. Saya tengok je kok ada soalan. Ada soalan tak? Ada tambahan wa iqabihi selepas ghadabihi dalam intim. Okey, kalau macam tu izinkan saya untuk tengok sikit di cetakan yang lain kalau ada. Cetakan yang lain kalau ada. Kejap Intan. Dhaif idar Muslim. Kejap. Saya tengok sekejap supaya saya sekurang-kurangnya saya membandingkan. Dua cetakan. Dua cetakan sekurang-kurangnya. Kalau nak tengok ada banyak lagi cetakan, cuma saya takut nanti ambil masa kita yang banyak. Okey, a'udzu kalimatillah, boleh juga saya tengok a'udzu kalimatillah tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Satu. Yang kedua, okey,
dalam cetakan yang ada dekat saya satu lagi ni betul. Pointan betul. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Jadi kalau tengok dekat sini ada di dalam kurungan, maka bolehlah dibaca dan boleh diamalkan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak sebab bantu. Bagus juga ada orang ada cetakan hidayah, ada jemaah kita ada mempunyai cetakan intim supaya saya sendiri boleh dapat. Betul. Kedua-duanya Hasan. Dia macam ni. Yang ada tambahan kepada iqabihi tu duduk pada riwayat yang ke-300 tu, yang nombor 300 tu. Boleh faham dekat riwayat yang pertama 299 tu tak ada. Dalam Sunan Abu Daud tu tak ada, dia ada dalam Ibnu Sunni, dalam riwayat Ibnu Sunni. Jadi ada, boleh baca wa iqabihi juga kalau nak tambah sebab ada di dalam teks asal di dalam salah satu daripada cetakan Al-Adhkar ini. Maka kita meraihkanlah, kita meraihkan insya-Allah. Okey, jadi kita tengok seterusnya idza ra'a fi manamihi ma yuhibbuhu aw yakrah. Terjemahan dia mungkin berbeza sikit tetapi maknanya lebih kurang samalah. روينا في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله تعالى عليها وليحدث بها. وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang ni memang tak ada isu sebab diriwayatkan daripada Sahih Bukhari, dalam kitab Ad-Da'awat. Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abi Sa'id Al-Khudri mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ini berkata dan bersabda, apabila seseorang itu, kalau tengok dekat sini bacaan zikirnya tak ada. Boleh faham bacaan zikirnya tidak ada yang ditulis dekat sini, cumanya arahan untuk kita bertahmid, arahan untuk kita bertahmid dan arahan kita untuk beristi'adah, berta'awudz. Nanti kita tengok. Jadi jangan pergi baca pula bila malam je, bila nampak zikir, bila nampak mimpi je terus baca idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha. Jangan baca yang itulah. Jadi kena catat sikit. Hari ni belajar dengan saya, insya-Allah kita belajar catat, tulis kat tepi-tepi kitab tu apa yang sepatutnya kita baca. Cuba bagi hadis-hadis yang sebeginilah. Tapi kalau macam bagi hadis-hadis yang tadi tu kita dah buat kurungan mana doanya. Doanya adalah a'udzu billahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun, ataupun tambah wa iqabihi tadi tu. Kena buat kurungan sikit supaya itulah kita faham, itulah doanya. Jangan baca semua pula. Nanti baca habis semua sanad hadis itu, matan hadis itu. Jika seseorang daripada kamu melihat ataupun bermimpi dengan satu mimpi yang dia suka, sesungguhnya mimpi itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tahu sekarang ni hadis bagi tahu dah macam ni. Maksudnya kalau mimpi itu kita suka ni ada 2 benda 3 benda lah. Bukan ada 2 3 benda, banyak benda lah sebenarnya. Saya terpaksa sebut juga perkara ini. Sebab kadang-kadang manusia ni dia suka benda yang mungkin tak bagus untuk dia. Jadi suka dan bagus ini, bagus jugalah terjemahan dalam kitab Al-Hidayah ini sebenarnya. Sebab dia kata baik atau buruk. Sebab timbangan baik dan buruk dan timbangan kita seorang Muslim harus suka dan seorang Muslim itu harus tidak suka mestilah di atas neraca dan timbangan syariat. Neraca dan timbangan syariat. Sufyan Ibn Uyainah dia kata Nabi SAW tu huwal mizanul akbar, dia kata.
Nabi itu sendiri adalah satu timbangan yang besar, neraca timbangan yang besar. Dari segi akhlaknya, dari segi syariatnya, dari segi hidayahnya, maksudnya ajaran dia tu. Ini Sufyan Ibn Uyainah yang bagi tahu, di antara perawi hadis yang besar. Kenal, orang yang belajar hadis mesti kenal Sufyan Ibn Uyainah. Dan dia kata, idza wafaqahu fahuwa haqq. Kalaulah amalan ataupun apa-apa sahaja yang kita lihat dan kita hadapi itu adalah bersamaan ataupun selari ataupun seiring dengan apa yang Nabi buat dan Nabi suruh, maka itu adalah kebenaran. Itulah yang baik, itulah yang kita suka. Itulah yang bagus dan itulah yang benar dan itulah yang wajib. Saya hurai lagi, maksudnya itulah yang wajib bagi seorang muslim suka. Okey. Wa in khalafaha fahuwa batil. Okey. Kalaulah apa yang kita lihat, apa yang kita amal, apa yang kita rasa itu adalah berdasarkan apa yang kita rasa dan kita lihat apa yang terjadi itu adalah bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu adalah batil, maka perkara itu adalah tidak okey, tidak bagus. Okey, contohnya mana tahu, tiba-tiba na'udzubillah, saya buat contoh, seseorang yang mungkin dia mungkin duduk dalam keadaan yang tidak bagus, jiwanya meracau contohnya kan, tidak tentu hala. Jadi mungkin dia juga minum arak, dia dah cuba nak berhenti daripada minum arak tapi dia masih suka. Tiba-tiba dia mimpi malam tu, dia mimpi minum arak, benda yang memang dia suka tapi dia cuba nak berhenti. Jadi kalau dia mimpi itu minum arak, dia nak katakan adalah minum arak itu adalah perkara yang dia suka, maka itu tidak boleh diterima. Jadi suka di sini adalah apa yang kita suka mestilah selari dengan apa yang Islam benarkan. Apa yang kita tidak suka itu adalah mestilah selari dengan apa yang Islam benarkan. Maka itulah neraca timbangannya. Maka kita kembali kepada hari ini. Maksudnya, kalaulah seseorang itu melihat dan bermimpi apa yang dia lihat itu adalah dia suka, perkara yang dia suka sesungguh dan mengikut syarak, tambahan itu sebagai huraian saja supaya kita faham betul-betul. Fa inna ma hiya minallahi ta'ala, maka ianya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita kena buat bila perkara itu berlaku? Apa yang kita kena buat? Kita kena buat apa? Kita kena falyahmadillah. Nabi SAW kata falyahmadillah ta'ala alaiha. Maka dia kena bertahmid dan memuji Allah SWT di atas mimpi itu, di atas apa yang Allah bagi dia mimpi. Sebab bila kita mimpi benda yang kita suka, kita tak penat. Kita bangun pagi pun kadang-kadang senyum je. Ataupun kadang-kadang kita tengah mimpi, suami atau isteri kita tak tidur lagi. Nampaklah kita duduk senyum sana, senyum sini kan. Seorang-seorang senyum sumbing, seorang-seorang, sebab kita sedang bermimpi benda yang kita suka. Maka kalau kita terjaga esok harinya ataupun kita terus terjaga, maka falyahmadillah ta'ala alaiha, maka pujilah Allah SWT di atasnya. Okey? Maka catatkan kat situ macam mana puji, alhamdulillah. Sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sedar bahawa kita sedang memuji Allah SWT dengan anugerah mimpi yang baik-baik dan kita suka itu. Wal yuhaddits biha, maka dia boleh cerita mimpi dia tu dekat orang lain. Ini terjemahan yang terlalu mutlak. Terjemahan yang terlalu mutlak. Maksudnya terjemahan mutlak, terjemahan yang memang kita nampak daripada hadis ini, Nabi izinkan kita untuk cerita dekat orang lain. Dan menceritakannya kepada orang lain lah. Dalam riwayat lain disebutkan fala yuhaddits biha illa man yuhib. Dia kata maka jangan cerita dekat orang. Ada yang riwayat lain, pada riwayat lain Nabi kata jangan cerita dekat orang. Mimpi yang baik tadi tu kita bertahmid saja, kita memuji Allah Taala saja, tetapi jangan cerita dekat orang lain dengan mimpi itu kecuali man yuhibbu, kecuali kepada orang yang dia suka. Dia suka ataupun yang macam kalau konteks mimpi itu dekat kita, apa yang dia suka ataupun apa yang kita suka, maksudnya kepada sesiapa yang kita suka tu sebenarnya juga kena hati-hati. Memang dalam hadis ini begitu,
Ya, memang dalam hadis ini begitu. Okey, Puan Amnirah belum sampai lagi mimpi buruk lepas ni. Kita masih lagi berada dalam mimpi-mimpi yang manis-manis ini ya, mimpi yang bagus-bagus ini yang kita suka, yang menepati syarak. Okey. Maka ada riwayat kata boleh cerita secara mutlak. Ada riwayat lain dia kata jangan cerita kecuali orang yang kita suka. Bila kita suka ataupun orang yang suka dengan kita, kawan, maksudnya kawan baik kita lah. Kalau kita suami isteri kita, anak bini kita, suami isteri kita lah. Maka kita boleh cerita sebab mereka lah yang kita rasa antara orang yang suka dekat kita dan okey dengan kita. Okay? Bagi orang lain kawan rapat dan sebagainya yang kita tahu dia suka, tidak ada masalah, kita suka dekat dia, kita tidak ada masalah dengan dia supaya tidak berlaku. Kadang-kadang bila kita mimpi benda yang bagus-bagus, kita cerita dekat orang yang orang tu tak suka kat kita, tak adalah kawan rapat dengan kita, kadang-kadang dia kata empoyo ataupun mimpi pun percaya, macam-macam mungkin keluar daripada mulut orang. Jadi itu sebab hadis ini bila datang dalam keadaan macam ni, maksudnya ada benar mimpi, hadis ini betul, nasnya betul, matannya betul, tetapi dengan adanya riwayat yang berbeza ini memberi kita gambaran bahawa boleh cerita tetapi ada takhsis dia panggil. Ada limitation ataupun ada pengecualian. Cerita kepada siapa? Cerita kepada orang yang kita suka ataupun kita tahu dia suka dekat kita dan dia okey, tidak ada masalah dengan kita. Bila kita cerita kat dia pun, bila kita cerita contohnya, aku semalam aku mimpi saya drive Maserati contohnya, kereta sedap lah kan, kereta mahal contohnya. Kawan kita kata, ya Allah aku doakan kau dapat lah. Itu bagusnya, itu kawan yang bagus. Tiba-tiba kalau kita cerita dekat orang yang mungkin tak rapat dengan kita, maka mungkin akan ada rasa dengki ataupun ada rasa alamak sekarang baru pakai kancil, sekarang kereta pun tak ada, takkan nak turun pakai Maserati. Kadang-kadang mulut manusia, saya buat contoh, mungkin. Jadi kita cerita mimpi-mimpi yang baik itu adalah kepada orang-orang yang dia suka, yang kita suka, seperti mana ada yang terdapat di dalam hadis ini, insya-Allah. Itulah adab bila kita dapat mimpi yang baik, kita puji Allah SWT betul. Dan kalau nak berdoa pun tak ada dalam hadis ini, tapi kalau kita puji Allah Ta'ala, sebenarnya kita suka tentang perkara itu dan kita sebenarnya harap perkara yang bagus-bagus itu berlaku kepada diri kita. Maka kita pujikan Allah SWT, kita puji betul-betul, kita bersyukur. Bila bersyukur itu, kalau dah tengok dalam ayat Quran yang lain, Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah kepada kamu nikmat. Maka kalau kita mensyukuri nikmat mimpi yang bagus ini, yang baik ini, yang kita suka ini, maka insya-Allah Allah akan bagi kita tambahan-tambahan yang lain yang kita mungkin tak pernah terfikir pun, tapi kita teruskan doa insya-Allah. Potongan kedua hadis ini, wa idza, jika dia itu melihat mimpi yang lain daripada yang baik, yang dia katakan baik ataupun dia suka itu, apa yang dia tidak suka. Maknanya kalau dia melihat dalam mimpi dia, kalau dia bermimpi dengan satu perkara, dengan satu mimpi, satu kisah, satu keadaan yang dia tidak suka, yang dilarang oleh agama, yang tidak baik, fa innama hiya minasyaitan, sesungguhnya mimpi itu adalah dari syaitan. Mimpi itu adalah dari syaitan. Falyasta'idz min syarriha. Maka Nabi kata apa? Minta perlindunganlah daripada kejahatan mimpi itu. Maka tulis, letak catatan kat situ, isti'adzah. Maknanya apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh baca, tidak ada masalah. Ataupun kalau tak sempat nak baca dalam a'udzubillahi minasyaitanirrajim, terus je angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada segala kejahatan yang aku nampak dalam mimpi tadi, dan kejahatan-kejahatan lain. Minta. Maksudnya dia tidak ada doa khusus dekat sini, cumanya Nabi suruh minta perlindungan sebab kita mimpi macam-macam. Maka kalau kita mimpi kita jatuh dalam parit, kita mintalah perlindungan jatuh dalam parit. Kalau kita mimpi kejar dihantu, kan, tak hantu tu tak tahulah macam mana, maksudnya syaitan, benda yang menggerunkan dan seram, kita minta jauh daripada itu dan kita mintalah ikut apa yang kita mimpi, minta jauh daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan adabnya apa? Wala yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu.
Jangan duk pergi cerita dekat orang lain sesungguhnya ia tidak memberikan apa-apa mudarat baginya. Maknanya sebenarnya mimpi ni sebenarnya kalau benda tu tak baik sebenarnya dia tidak bagi mudarat apa-apa kepada kita. InsyaAllah percayalah sebab ia hanya sekadar mimpi. Ia hanya sekadar mimpi itu sebab di antara nasihat-nasihat para ulama sebenarnya selari dengan hadis ini supaya kita tidak menceritakan mimpi-mimpi kita yang tidak baik kepada orang lain. Tapi kalau kita tak tahan, ini adalah mungkin. Kalau ikut arahannya, kalau ikut nasihat daripada Nabi Muhammad SAW, jangan cerita kepada orang lain. Tak kiralah siapa. Suami kita ke kita, isteri tak boleh cerita kepada suami, suami tak boleh cerita ke isteri. Kalau ikut nasihat ni memang tak payah cerita. Cuma mungkin ada orang yang dia tak tahan nak tanggung seorang-seorang dan dia berada di dalam ketakutan. Contohnya ada orang jenis memang gangguan dalam tidur dia kuat. Gangguan dia dalam tidur dia kuat. Kadang-kadang dia pegang abang dia kata kan. Contohnya dia pegang, dia takut. Maka suami kena bantu dia, isteri kena bantu suami yang macam tu ataupun anak-anak mungkin dia mengigau, dia mimpi teruk, dia penat, dia takut, maka dia tak cerita pun kita tanya. Bila kita tanya dia kena cerita ataupun dia cerita sebab nak kongsi benda tu. Jadi wallahu alam kalau ikut dalam arahan hadis tidak boleh ceritakan kepada orang ni, tapi kalau dia tercerita di atas dasar dia tak mampu nak tanggung seorang-seorang, diharapkan Allah mengampunkannya dan mengelakkannya daripada segala mudarat dan kejahatan dan keburukan yang ada dalam mimpinya, insya-Allah. Okey, mimpi suami ada orang lain mesti nak tanya and tahu juga ustaz. Tanya pi lah. Allahu Akbar, ya Allah. Inilah ujian-ujian yang Allah bagi kita kan. Kadang-kadang dalam bulan puasa pun ada juga. Okey, kejap. Soalan, kalau mimpi buruk dan terjaga nak baca doa bangun tidur dulu. Tak, mimpi buruk dan terjaga macam kan tadi tu yang kita baca tadi tu adalah bila dia datang gangguan dalam mimpi tu. Yang bab yang sebelum kita baca tadi, yang a'udzu bikalimatillah tammati min syarri apa? Min syarri a'udzu bikalimatillah tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi, itu doanya. Tidak ada masalah, boleh baca yang tu. Boleh baca doa tu juga sebab itu memang konteksnya adalah kita gelisah sewaktu tidur. Maksudnya kita tidur kita terjaga, faza'. Dia kata faza'. Kalau tengok perkataan tu dia faza'. Faza' ini terkejut, maksudnya terganggu. Tidak ada masalah, bacalah doa itu. Kemudian sebut ta'awudz ataupun sebaliknya doa yang tadi poin 10 saya dah bagi tadi, kita baca dua doa yang ada martabat hasan tadi tu. Kalau mimpi suami ada orang lain, mesti nak tanya itu terpulang nak tanya-tanyalah, tapi kalau boleh jangan tanya. Tapi tak boleh, saya kena ikut Nabi. Nabi tak bagi cerita ke orang lain, tak payah tanya. Nipu je. Kalau kita tanya pun agak-agak suami kita nak jawab betul tak? Itu satu hal lah. Itu satu perkara yang satu perkara yang kita kena fikirlah. Kalau kita tanya agak-agak kita dapat jawapan yang betul tak? Jadi lebih baik jangan tanya. Itu sebab Nabi dah sekat awal-awal dah. Sebab dia mengetahui. Allah maha mengetahui, Allah mewahyukan kepada Nabi apa yang dia perlu beritahu kepada umat-umat Islam. Maka dia dah ajarkan kita supaya kita blok, kita tutup siap-siap jalan. Jangan duk pergi tanya, jangan duk cerita. Mimpi yang tak elok jangan tanya, jangan cerita. Minta perlindungan je daripada Allah Ta'ala. Sebab nak ajarkan kepada kita akidah. Benda gaib, benda kita tak tahu, benda yang tak pasti, benda yang akan datang ke, benda yang dah lepas ke, wallahu alam, benda yang gaib, benda yang kita tak tahu, maka kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tanya, tak payah tanya. Tak payah tanya. Takut nanti kalau kita kena tanya, kita tak boleh nak jawab. Nanti kalau kita duk mimpi suami ada orang lain, kita tanya suami marah, suami tak nak jawab, atau suami jawab benda yang tak betul ke apa ke, tiba-tiba suami pula malam esok suami pula mimpi bini dia dengan orang lain, dia tanya kita pun tak larat nak jawab. Jadi lebih baik tak payah, ikut je apa yang Nabi ajak. Semoga kita dapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Okey. Lepas tu wa alafu wa lidzalika lansul ya mustar. Okey. Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Okey. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ar-ru'ya as-salihah wa fi riwayatin ar-ru'ya al-hasanah min Allah wal hulmu min asy-syaitan faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfuth an shimalihi thalathan wal yata'awwadh min asy-syaitan fa innaha la tadurruhu wa fi riwayatin falyabsuq badala falyanfuth والظاهر أن المراد النفذ وهو نفخ لطيف لا ريق معه أخرجه البخاري في التعبير ومسلم في الرؤيا. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka hadis ini tidak ada masalah. Kita tengok apa yang disebut dan diajarkan dekat sini. Tadi dah dibagi tahu dah yang baik kita tahmid, kita memuji Allah Taala dan boleh cerita dekat orang yang kita suka, kita rasa okey, kawan baik kita. Bagi mimpi yang buruk, isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan minta perlindungan daripada Allah Taala daripada apa yang kita nampak yang tidak baik itu. Sesungguhnya tidak memberi mudarat perkara itu kepada kita, insya-Allah. Itu satu. Dan kita jangan cerita dekat orang mimpi yang tak baik itu. Yang kedua ni, hadis yang kita nak baca ni nanti dia akan ajar lagi perkara apa yang kita boleh buat selain daripada tu. Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik itu ru'ya salihah. Kalau tengok dekat sini, bahasa Arab ni dia special, bukanlah bahasa Melayu tu tak special. Bahasa Arab tu ada lebihnya juga, kan? Ada banyak kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam bahasa Arab. Itu juga mungkin sebab Allah pilih kenapa diturunkan wahyu di dalam diturunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab. Wallahu alam. Tetapi bahasa Arab ada konteks-konteksnya yang hebat-hebat yang kita tengok. Kita tengok dekat sini di antaranya. Ar-ru'ya, untuk yang baik dia panggil ru'ya. Kalau untuk yang jahat, yang tak baik dia panggil hulm. Dia panggil hulm. Tu Nabi kata apa? Nabi kata mimpi yang baik, ru'ya salihah. Dalam riwayat yang lain, ru'ya al-hasanah. Kedua-duanya baik. Maksudnya mimpi yang salih atau mimpi yang baik, dan mimpi yang baik menggunakan perkataan hasanah. Mimpi yang baik adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaitan, dan mimpi yang tidak baik itu adalah daripada syaitan. Siapa yang melihat ataupun mimpi perkara yang dia tak suka, mimpi perkara yang tidak baik, maka dia hembuskan, dia tiup ke di sebelah kiri dia. Itu sebab kita tidur apa? Kita tidur belah kanan. Kalau terjaga, kita tiup belah kiri, kan? Ataupun kita tidur terlentang, kita tiup belah kiri. Siapa ada belah kiri memang kena tiup lah malam tu, kan? Tapi tak apa, yang penting kita ikut apa Nabi suruh buat. Kalau kita tidur termengerim belah kiri, contohnya kita sakit belah kanan, yang penting belah kiri kita tu kita hembuskan. Kita tengoklah mana yang sesuai. Yang penting kita hembuskan dan tiup di sebelah kiri kita sebanyak 3 kali. Wal yata'awwadh minasyaitan. Boleh tulis 2 benda. 1, tiup 3 kali di belah kiri. Nombor 2, isti'adzah, baca a'udzubillah, minta perlindungan daripada Allah Taala. Conteng dekat buku tu supaya kita ingat, supaya kita ingat. Nabi kata fa innaha la tadurruhu. Yang pertama dia kata tiup 3 kali belah kiri, yang kedua sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan daripada Allah Taala daripada gangguan syaitan, minta perlindungan dengan Allah SWT daripada syaitan. Sesungguhnya Nabi kata sesungguhnya itu perkara yang dilihat itu tidaklah memberi mudarat kepadanya. Wallahu a'lam. Dalam riwayat yang lain ada menggunakan perkataan falyabsuq. Falyabsuq ini menggantikan perkataan falyanfuth. Maka itu tidak menjadi pertentangan dari segi makna, sebab yabsuq dengan yanfuth itu maknanya lebih kurang sama. Wa zahir anna al-murad an-nafath. Secara zahirnya maknanya itu membawa kepada perkataan nafath ataupun nafkh. Wa huwa nafkh, maksudnya hembusan yang lembut tanpa ada air liur bersama-sama dengan hembusan itu. Okey.
ludah sedikit belah kiri 3 kali. Betul, sebab kalau nafakha dia hembusan sebenarnya, tapi kalau yabsuq ini dia memang basaqa ini memang kalau ikut dalam kamus dia ada terkeluar air liur sikit. Tetapi kalau tengok dekat sini apa Imam Nawawi bawa ni lebih tepat saya rasa, sebab yang dimaksudkan itu bukan menjampi orang. Sebab kita nak elakkan dan bagi isyarat sikit je supaya kita tiup dan buang benda yang tidak baik itu sebelah kiri. Jadi Imam Nawawi bawa kat sini, dia kata yang jelasnya dia kata dia nak bawa makna adalah nafs. Nafs itu sama dengan nafs. Okey? Nun fatha dengan nun fakha sama je lebih kurang makna dia. Okey? Iaitu sehembusan yang lembut tanpa ada air liur. Wallahu alam, sebab kalau ada air liur kesian dekat anak, kesian pula dekat suami nak hembus. Kat mana kadang-kadang bila kita dah baca hadis ni kita terkejut, kita bangun-bangun tu auto je kita hembus kan. Kalau kita duk faham kata ada air liur tu, wallahu alam. Kalau dalam cetakan Al-Intim pula, dalam kitab Intim kata ludah sedikit belah kiri, itulah kalau ludah ni bahayalah. Kalau ludah kalau ludah memang bahayalah. Kesian orang sebelah-sebelah tu kan. Jadi bukan ludah yang saya duk pegang kata bukan ludah, sebab Imam Nawawi sendiri sebut dekat sini. Saya tak pasti dekat mana yang, cuba baca sikit. Siapa yang boleh baca, siapa yang ada kitab Intim, sebab saya nak tengok. Sebab kalau tengok teks dekat sini dia kata wa fi riwayatin falyabsuq. Saya baca ya Ustaz ya. Boleh. Baca terjemahan je naik. Betul terjemahan dia. Mimpi baik datang daripada Allah dan mimpi buruk datang daripada syaitan. Siapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukainya, ludahlah sedikit ke sebelah kiri sebanyak 3 kali dan memohon perlindungan Allah daripada syaitan. Dekat situ pun dia terjemah ludah dah. Ya. Okey, lepas tu? Boleh. Sesungguhnya Oleh kerana itu, mimpi itu tidak akan memberikan pengaruh buruk terhadapnya. Oleh kerana itu, okey. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz fal, alah kecilnya. Ya besuk tak? Fal ya besuk tak? Sebagai pengganti yang tadi tu, namun maksudnya tetap sama, iaitu tiupan kecil tanpa ada ludah yang keluar. Tengok. Macam mana tu nak faham? Pening ke tak pening? Tak apalah, kalau nak peninglah sama-sama, kita pening sama-sama. Tak apa. Kita pening dulu, tapi kalau tengok dekat sini, terjemahan tu saya rasa macam ada contradiction. Wallahu alam. Saya nampak macam ada contradiction sebab tadi dia kata ludah. Tapi di bawah ni tadi dia kata ludah tanpa ada air liur. Kalau tak ada air liur, nak ludah macam mana? Dia cakap maksudnya tetap sama. Yalah, maksudnya tetap sama iaitu tiupan kecil tanpa ada ludah yang keluar. Tadi dalam terjemah atas tadi dia kata ludah. Tu dia cakap yang atas tu yang fal yang futh itu dengan yang fal yang fa tu pula dua-dua tu sama. Itulah maksudnya dalam sebelum habis hadis tadi tu kan dia kata siapa yang tengok benda yang dia tak suka dia kena ludah belah kiri 3 kali kan. Dia sebut ludah kan? Ludah sedikit. Jadi dekat situ dia dah konteks itu ludah. Okey? Lepas tu di bawah tu dia kata dalam riwayat lain ada falyabsuq, falyanfus untuk ganti falyanfus, dan secara zahirnya maknanya adalah sama iaitu meludah tiupan kecil tapi tak ada ludah. Nampak? Tiupan kecil tanpa ada air liur. Kontradik tak? Itu yang saya maksudkan. Maksudnya kontradik dengan terjemahan di dalam hadis yang atas tu. Jadi itu saya tak apa. Siapa yang ada kitab Intim, kita macam saya selalu sebut, kita menghormati dan kita meraihkan usaha-usaha orang yang menterjemah. Maka itu satu usaha yang baik, tapi tidak lekang ataupun tidak dapat lari daripada mungkin kesilapan terlepas pandang mungkin yang akhirnya pembaca macam kita ni nampak macam ada sedikit pertentangan. Tapi kalau tengok dalam teks asal yang saya share dekat skrin ni, saya tak nampak ia ada pertentangan. Sebab saya faham dan saya tengok dekat kamus pun nafatha ini dia bukan ludah. Basaqa adalah lebih kuat daripada falyanfuth. Tapi dalam hadis itu guna falyanfuth. Maka
tiupan kecil tanpa ada air liur. Maksudnya kita macam itu je. Macam kita jampi itulah juga tapi tak ada air liur. Kalau macam jampi yang kita sebab tengok sebelum ni, basaqah tu ada yang kata dengan air liur. Sehingga ada yang meriwayatkan dalam kes Ali sebelum dapat bendera perang Khaybar yang diberikan oleh Nabi itu, ada yang mentafsirkan bahawa ada air liur Nabi yang keluar dan membasahi muka, dan sebab masa tu Ali sakit mata. Ada air liur yang keluar, tapi ulama kata itulah keberkatan air liur Nabi yang mulia. Jadi kat situ ada takhsis atau pengkhususan kepada Nabi. Jadi dalam bab ini kita meludah dekat tempat tidur. Jadi dekat tempat tidur ni, dekat sebelah kita mungkin ada orang, maka konteks yang Nabi letak dalam hadis ini adalah sesuai sangat-sangat. Perkataan yang Nabi sebut ni adalah falyamfuth, dia bukan falyabsuq. Walaupun dalam riwayat lain ada perkataan yang falyabsuq, tetapi Imam Nawawi kata zahirnya dia sama dengan naf. Maka bila kata sama dengan naf itu maknanya adalah hembusan yang lembut tanpa ada air liur yang keluar. Wallahualam, itu yang saya nampak yang kita boleh sama-sama bersetuju. Kalau boleh bersetujulah. Tapi kalau rasa nak pakai yang ludah tu, saya tak berani nak jamin lah. Saya tak nasihatkan lah. InsyaAllah. Kalau mimpi membaca Al-Quran dan salah satu doa dalam zikir maksurat, kalau mimpi membaca Al-Quran, alhamdulillah, sebab baca Al-Quran, baca zikir itu satu perkara yang baik, satu perkara yang bagus, walaupun mungkin kita tak suka. Itu sebab saya dah bagi mukadimah tadi, bagus atau tidak bagus, baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, itu mestilah neracanya adalah syarak. Maka kalau syarak itu kata membaca Al-Quran itu bagus, membaca zikir dalam surat itu bagus, maka kita kena kata benda tu kita suka. Kita kena kata benda tu baik, maka itu adalah satu perkara yang kita perlu bersyukur dan mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sambung lagi insya-Allah supaya kita dapatlah, ya Allah Tuhanku, tak tahu, saya minta maaf kalau saya lambat bila mengajar ni, tapi itulah. وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان ثلاثا. Okey, tadi dia tak kata thalathan, dekat dalam hadis ni ada thalathan. Tak apa, kita tengok. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Ada satu lagi benda yang kita kena buat selain daripada kita hembus, kita sembuh tadi, kita hembus tadi belah kiri, kita minta perlindungan dan kita beralih. Okey, nanti kita tengok. Hadis ini riwayatnya datang daripada Imam Muslim, tidak ada masalah. Abu Daud juga memasukkan hadis ini di dalam kitab sunannya, insya-Allah. Okey, kitab sunannya. Jadi Muslim dan Abu Daud. Status hadis adalah sahih. Tidak ada masalah. Apa dia? Kami meriwayatkan di dalam sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalathan وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه." Okey. Kalau seseorang daripada kamu bermimpi dengan satu mimpi yang dia tak suka, mimpi yang tak baik, maka dia sembur atau maka dia hembuskan ataupun tiupkan di belah kiri dia sebanyak tiga kali. Dan itu yang pertama. Dalam hadis ini kita ada tiga benda. Yang pertama, tiup belah kiri 3 kali. Yang kedua, wal yasta'iz billahi minasyaitani thalathan. Minta perlindungan dengan Allah SWT daripada gangguan syaitan, kejahatan syaitan sebanyak 3 kali juga. Tulis catatkan tepi tu kalau sempat catatkan. Ada tiga benda. Yang ni yang kedua. Isti'adzah 3 kali daripada syaitan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, alihkan daripada sisi yang mana kita tidur tadi. Kalau kita tidur dari sisi atas sisi kanan, kita alih jadi sisi kiri. Ataupun kalau sisi kiri kita tak okey, sakit, kita terlentang pun tak apa. Yang penting jangan duduk dalam keadaan yang sama macam kita dapat mimpi yang tak baik tadi. Itu sebab dalam hadis ni simple je. Maksudnya beralih daripada sisi yang tadi dia duduk tu. Okey? Terjemahan dekat sini macam mana?
Kemudian bertukar kedudukan. Senang sangat saya yang terjemah jadi susah sebab saya tengok kat sini panjang. Dia terjemah kemudian bertukar kedudukan. Makna dia bertukar kedudukan tu kalau duduk belah kanan, mengiring belah kanan, mengiringlah belah kiri. Kalau tak boleh mengiring belah kiri, mengiringlah belah terlentang lah. Kalau tidur tu asal terlentang, mengiring balik belah kanan. Okey. Ini adab Ini datang daripada apa yang kita boleh faham supaya kita dapat mengikut sunnah Nabi. Mungkin masa kita mimpi tu, tidur tu kita tidur terlentang. Ataupun kita mengiring, kita duduk belah kiri dah. Maka bila kita duduk dalam keadaan terlentang belah kiri, automatically kita kena balik kepada asas sebab arahan untuk kita, Nabi ajar kita tidur di atas rusuk kanan. Kalau kita tu tidur belah atas rusuk kanan dah, tiba-tiba kita mimpi yang tak bagus ini, kita boleh beralih kepada sama ada terlentang ataupun belah kiri. Kalau kita tu memang tiba-tiba kita dah tidur belah kanan dah, tiba-tiba kita tak sedar, bangun-bangun kita terkejut, kita sebenarnya kita duduk terlentang ataupun menerak ataupun meniarap. Pilihan mana yang kita kena ambil? Pilihan untuk tidur balik ke belah kanan. Jangan dah kita terlentang, kita termimpi yang tak okey, kita rasa takut, kita pun mengiring belah kiri. Tak, mengiring belah kanan dulu. Okey, kecuali kalau belah kanan sakit, kita mengiring belah kiri. Okey? Boleh faham Okey. Ada soalan ke? Tak ada soalan Dalam intim kata ludah sedikit. Okey. Tak ada soalan. Okey, ada yang angkat tangan ni siapa? Amnira. Okey. Ada nak tanya ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, Ustaz kata kalau bukan Ustaz kata, hadis kata kalau kita mimpi tu buruk tu kita tak boleh cerita ke orang. Okey Ustaz, macam mana pula kalau kita mimpi buruk tu, yang biasanya saya dengar Ustaz yang boleh mentafsir mimpi, kalau kita menyusukan anak tu adalah saka. Macam mana tu Ustaz yang tu? Itulah. Sebenarnya perkara itu juga tidak ada di dalam hadis. Perkara itu tidak ada di dalam hadis sebenarnya. Itu hanyalah pengalaman-pengalaman perawat. Jadi perkara-perkara macam ni sebenarnya seelok-eloknya kalau tanya saya memang tanya saya kan. Kalau ikut saya, pendapat saya yang saya duk tengok-tengok, baca-baca beberapa tempat tu, memang sebenarnya kalau tak cerita pun tak apa. Jangan cerita, tak payah cerita. Minta perlindungan sahaja sebab kadang-kadang bila kita cerita, kita tergerak, ada tendensi untuk kita bergantung kepada takbir mimpi. Itu sebab kadang-kadang bila orang mimpi menyusu anak, ya Allah, habis semua rasa macam diri ada saka. Padahal tak ada pun. Mungkin tak ada pun sebenarnya. Kan? Wallahualam, kalau mimpi menyusu anak bagi orang yang tak ada, mungkin bagi seorang ibu contohnya, dia memang susah susu dia kan. Ada orang perempuan yang memang terlebih sampai bengkak dan sebagainya. Ada yang kurang susu, nak susu kena makan pil dan ubat dan sebagainya. Kalau dia mimpi, dia dalam keadaan tak ada susu, nak bagi anak dia susu, tiba-tiba mimpi ada nyusukan baby, itu satu mimpi yang baik pada saya. Wallahualam, betul tak? Saya tak tahu bagi orang perempuan sebab saya tak. Wallahualam, kalau orang perempuan yang memang nak sangat ada susu dekat badan dia dan dia boleh menyusukan anak dia, tiba-tiba malam tu dia mimpi menyusukan baby, pada saya itu mimpi yang baik. Wallahualam. Tapi kalau tanya orang-orang perawat-perawat ni, dia kata itu adalah saka dan sebagainya. Wallahualam, kalau melihat kepada satu perkara, dia itulah, kalau saya lihat benda tu, wallahualam, kita kata benda macam mana? Ustaz, boleh ke seorang, yelah macam Ustaz mentafsir mimpi, ada tak hadis tentang itu? Dia sebenarnya yang boleh kata dia boleh mentafsir mimpi ni tak ada siapa pula yang recognize. Itu masalah dia pula. Dia tidak ada sebenarnya. Itu sebab hadis tentang cerita tentang mimpi ni yang kita jumpa yang macam ni. Tidaklah dia kata dia boleh cerita dekat orang yang boleh mentafsirkan mimpi. Cerita tentang dalam Quran yang kata Nabi itu ada raja tu bermimpi, Nabi bermimpi, Nabi Allah Akbar, lupa dah. Dan Nabi Ismail juga mimpi, diceritakan Nabi Ibrahim itu khusus. Nabi Yusuf, yang Nabi Ismail pun mimpi, bapa dia dan Nabi Ibrahim mimpi dan dia sembelih anak dia. Mimpi-mimpi Nabi dia tak boleh samakan dengan mimpi kita. Itu konotasi dan konteks dia memang lain. Walaupun di sana adalah perbahasan ulama tentang takbir mimpi dan sebagainya, tapi kita tak ada satu standard
yang boleh kita katakan orang ni boleh tafsir mimpi, orang ni boleh tak boleh tafsir mimpi, orang ni okey bila dia tafsir mimpi, orang ni tak okey. Biasanya kadang bila kita cerita ke orang yang kita rasa dia boleh tafsir mimpi, tiba-tiba dia cerita satu benda kat kita jadi stres pula. Itu pun satu hal juga. Itu sebab Nabi tak ajar untuk kita duk cerita dekat orang. Nabi suruh ajar kita buat apa yang dia ajar ini. Tapi kalau ada masalah dalam hidup kita, kita boleh merawat. Kita boleh merawat, insya-Allah. Wallahu alam. Itu sebab saya kata kalau kita nak faham bahawa mimpi menyusukan anak itu adalah saka, siapa yang bagi konotasi ataupun konteks mimpi itu adalah buruk? Susah juga. Tu saya kata dia tak ada satu benda yang solid yang untuk kita katakan mimpi menyusukan anak, menyusukan baby ini adalah saka. Macam saya katalah, kalau seorang ibu tu memang dia nak sangat susu dalam badan dia untuk menyusukan anak, kalau dia mimpi, dia tidak tahu apa-apa cerita tentang saka ke tak saka, tiba-tiba dia mimpi dan dia rasa seronok sangat. Saya rasa itu satu benda yang dia perlu doa dan supaya dia dapat ada susu dan dia dapat menyusukan baby dia dengan baik. Wallahu alam. Sebab benda-benda itu pun tidak ada dalil yang sahih, tidak ada. Dia hanyalah orang kata apa, pengalaman-pengalaman para perawat. Wallahu alam. Saya tak dapat nak masuk lebih dalam bab itu, tetapi itulah apa yang saya boleh ceritakan. Puan Wan Hanita, ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya berkenaan dengan keadaan yang berlaku pada kaum perempuan. Contohnya macam yang perempuan yang mengandung, ada kes dalam benda ni beredar dalam sekitar masyarakat Melayu, Nusantara Melayu ni. Perempuan yang mengandung tu kadang-kadang tu dia mimpi, lepas tu esokkan pagi tu dia rasa mengandung, dia diagnose dekat hospital, dia mengandung kan. Dia mimpi, lepas pada tu esokkan pagi tu dia rasa perut dia kempis apa semua tu, pergi diagnose, lepas tu dah tak ada baby. Jadi mohon macam manalah pandangan Ustaz berkenaan dengan yang mimpi ni? Itulah benda ni sebenarnya bukan kali ni je saya dengar, banyak sangat-sangat dah saya dengar cerita-cerita tentang ni. Ada yang kata diambil oleh jin lah, macam-macam lah apa yang diberitahu kepada mereka itu. Tetapi kalau dalam keadaan itu, wallahualam, saya tak dapat sebenarnya nak bagi jawapan. Cumanya kalau lah memang asalnya ada baby, scan ada baby, lepas tu lepas dia mimpi tu perut dia kempis dan baby tak ada, wallahualam, maka itu bukan itu memang macam saya dengar saya cakap macam ringan je kan, tapi bagi orang perempuan dia adalah berat. Perempuan bagi adalah berat. Maksudnya dia dah mengandung, kalau kadang-kadang sampai 7 bulan saya dengar ada. Perut dah besar tapi hilang. Dan ada yang sebelum bersalin hilang. Ada juga, memang ada. Adalah orang yang kata hantu raya dan sebagainya, wallahualam, tapi itu benda yang di luar kawalan kita. Kalau dah tak ada, memang tak ada lah. Tapi itulah kesedihan itu kita tak boleh nak pandang ringan lah. Bagi suami, orang-orang yang terdekat dengan orang yang diuji dengan perkara ni, kena banyak bagi sokongan, dan perkara itu bukan di dalam keupayaan kita untuk nak dapat cari solution, nak ambil balik letak dalam perut dia. Wallahualam, secara yang setakat yang saya duk dengar cerita-cerita yang sebegini, banyak sangat-sangat saya dengar, tak ada kes yang masuk balik dalam perut dia. Maksudnya hilang terus. Hilang terus. Ada yang sampai cerita, ni saya cerita kongsi lah, ada yang sampai cerita kata dia sebenarnya anak dia ada tapi dijaga oleh orang bunian dan sebagainya. Wallahualam, benda-benda yang kita tak nampak, benda-benda yang kita tak tahu ni, kita serahkan kepada Allah SWT. Saya minta maaf kalau saya cakap ni nampak macam ringan, saya faham. Kalau ibu-ibu yang mengalami benda macam tu, benda tu terlalu berat dan terlalu besar untuk dia menanggung. Sebab bukan senang mengandung 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan dah hampir nak bersalin, tiba-tiba jadi macam tu, berat sangat-sangat. Kadang-kadang meroyan, kadang-kadang jadi macam depression. Banyak kes-kes yang macam ni, kita sama-sama dalam majlis ni kita doa banyak-banyak. Kita doa sama-sama semoga kita ahli Spark ni yang hadir ini dan yang tak hadir, yang semua orang Islam dihindarkan daripada segala gangguan syaitan. Semoga mereka mendapat perkara yang baik-baik daripada apa yang diberikan oleh Allah SWT itu, mengandung, dapat melahirkan dengan baik dan sebagainya. Kalau ada ujian itu bukan dalam keupayaan dan kawalan kita, insya-Allah. Wallahualam, saya tak boleh nak bagi lebih tentang itu.
Okey, Ustaz, kalau mimpi arwah yang datang tu dekat kita tak bercakap lah, cuma tengok kita dari dekat dari syaitan ke? Okey. Mimpi arwah datang ni, mimpi arwah ni biasanya siapa? Biasanya orang-orang yang kita kenal kan. Dia ada dua lah, ada dua. Dalam kehidupan kita ni ada orang-orang yang kita sayang, ada orang-orang yang kita tak sayang disebabkan beberapa perkara lah. Mungkin dia banyak kacau kita ke, dia akan menghantui kita seumur hidup kita, dia akan menghantui kalau kita tak mampu nak buang dan maafkan, ataupun dia pun nak buat jahat dekat kita dan sebagainya. Jadi kalau kedatangan orang-orang yang kita tak suka ataupun kita benci ni, moga kita dianugerahkan hati yang besar untuk kita sentiasa memaafkan orang supaya tak datang. Supaya yang datang dalam mimpi kita tu semua orang-orang yang baik-baik je. Kalau kita tak mampu dan kita tak ada kemampuan untuk memaafkan orang, dan ada orang-orang yang dah meninggal tu memang orang-orang yang kita sampai dia mati, kita benci kat dia, kita tak suka dia. Tapi yalah, macam saya kata tadi, ujian-ujian yang datang kepada seorang itu tidak sama. Maka mungkin benda tu berat bagi dia nak lupakan. Allahu'alam, semoga Allah ampunkan dan bagi rahmat kepada dia. Jadinya, kalau ditakdirkan orang-orang yang mati itu adalah orang-orang yang dia memang benci sampai mati, kalau na'udzubillah, kalau datang dalam mimpi memanglah keadaan itu benda tak bagus bagi dia. Benda tak bagus bagi dia. Tapi kadang-kadang dalam mimpi ni datang, contohnya dalam keadaan orang tu mari minta maaf. Boleh jadi belaka dalam mimpi ni, ya Allah. Cerita Hindustan pun boleh masuk dalam mimpi kita. Cerita Korea pun kadang-kadang dia masuk juga, interframe. Wallahualam. Tapi kalaulah orang yang kita tidak suka itu, kita benci, tak ada bergaduh dengan dia, tiba-tiba datang dalam mimpi minta maaf kat kita, itu satu benda yang bagus kalau kita ikut konteksnya. Kalau arwah mak kita datang dalam mimpi kita, tengok aja kita kan, tengok dari jauh tu, tengok dalam keadaan macam ni, tengok dalam keadaan baik ke, tengok dalam macam mana kan. Jadi pada saya itu mimpi yang bagus, mendatangkan kita dan mengingatkan kita kepada mati. Kita sebenarnya dalam banyak benda sebenarnya kita kena banyak sangka baik dengan Tuhan. Bila datang mimpi-mimpi ni sebenarnya kalau kita tengok macam tu, kalau tanya saya lah, datang arwah, contohnya arwah mak, saya ada mak dah meninggal. Contohnya kalau dia datang dalam mimpi dan dia tengok dari jauh, pada saya ia adalah satu mimpi yang bagus untuk mengingatkan kita kepada mati, mengingatkan kita supaya kita berdoa kepada dia. Jadikan ianya adalah satu motivasi untuk kita buat baik kepada arwah mak kita yang dah pergi, sentiasa mengingatkan mati. Maka saya rasa dan saya yakin ianya datang daripada Allah SWT, sebab saya rasa itu bagus untuk kita. Saya tak nampak ianya adalah datang daripada syaitan, wallahualam. Wallahualam, saya tak nampak ianya dalam mimpi yang tidak baik. Kat kampung saya dulu ada kes okey. Ya, especially orang yang susah dapat anak, memang. InsyaAllah saya rasa saya kena berhenti sini dulu. Minta maaf banyak-banyak kalau saya tak dapat menjawab soalan dengan baik. Saya harapkan kalau saya tak dapat jawab soalan dengan baik, saya harap Allah hantar, Allah utuskan, Allah bagi peluang kepada jemaah-jemaah sekalian mendapat jawapan-jawapan yang lebih baik, lebih selesa, lebih memberi motivasi daripada para asatizah yang lain, insya-Allah pada waktu-waktu yang akan datang, insya-Allah. Moga Allah ampunkan saya, moga Allah ampunkan kita semua, moga Allah bagi rahmat dan maghfirah kepada kita dan Allah himpunkan kita dalam syurga firdausnya, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya terus tutup sebab saya nak cepat nak pergi hospital pula. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihatnya.